Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Mariana sebab sudi join kelas petang ni. Okey, kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan bab 5. Okey, sebelum tu semua sihat ke? Semua sihat ke? Sihat. Okay, sihat, Alhamdulillah. Okey, kita akan belajar dua subtopik hari ini. Standard pelajaran yang pertama 51.4 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus, dan yang kedua standard pembelajaran 5.1.5 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Sebelum kita terus kepada topik kita hari ini, so kita akan imbas dulu kembali sebab awak dah belajar 5.1.1, 1.2, 1.3. So jadi cikgu nak awak tengok ni, okey, soalan ni lengkapkan tempat kosong nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam buku kerja awak ada kan? Okey, tapi saya nak awak tengok sini. So jawapan yang pertama nombor 3, so kita pilih daripada ni nama yang keluar ni, nanti buka mic jawab. Kalau tak boleh, kalau tak buka mic, malu awak buka, tulis dekat bahagian chat jawapan dia apa. Okey? Nurin Alia ada tak? Nurin Alia, ada. Apa jawapan dia nombor 3 Nurin? Mana ni? Nombor 3 ni, nampak tak soalan ni? Okey. Ni segitiga kan, dah belajar segitiga bersudut tegak. Jadi sisi AC tu namanya? Hypotenuse Okey, hypotenuse. Betul. Sebaik betul. Okey, yang kedua. Syasha ada ke? Kalau Syasha tak ada, kita pilih orang lain. Syasha ada? Tak ada. Okey. Ada? Oh, ada Syasha. Okey, Syasha dulu. Nanti bawa Afra. Syasha nombor 4 apa Syasha jawapan? Sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan. Pasti ke? Tengok dekat mana theta. Theta dia dekat mana? So kita nak tentu. Okey. Nombor 4 tu sisi bertentangan. Okey. Afra nombor 5 apa jawapan Afra? Afra ada tak? Sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan. Okey. So nombor 6, Afra boleh bagi tak jawapan nombor 6 Afra? So daripada theta yang daripada gambar ni, theta ni, so kalau kita nak cari sin theta, macam mana nak cari dia punya formula? Kita akan kira sisi yang mana, bahagi yang mana? Sin theta. Yes. Ingat tak? Kan? Per sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan. Per dengan hypotenuse. Pasti? Sisi bersebelahan. Salah. Tak. Bertentangan. Sisi bertentangan bahagi hypotenuse. Jadi kalau kita ganti dengan simbol tu, AB, AC, BC tu kita akan letak yang mana sisi bertentangan? AB. Sisi bertentangan. Sorry. CB, BC. Okay, BC per? AC. Okay, BC per AC. Okay, betul. Okay, so nombor 7 kita akan kira cos theta kan. So cos theta adalah sisi bersebelahan per dengan hypotenuse sama dengan AB
per AC. Okey, so kalau tan theta kita akan dapat sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan sama dengan BC per AB. Okey. Teruskan. Okey, cikgu just nak recall balik formula teknik hafalan lah yang awak boleh ingat supaya awak tak tertukar. So kita boleh guna saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tunang sayang. Okey, macam mana? Saya kalau tentu tu merujuk kepada sin, cos, tan yang sebelah kiri. Okey, sebelah kanan sama dengan tu. Okey, T tu akan merujuk pada bertentangan. Yang ni H depan dia hypotenuse. Kalau S bersebelahan. Jadi kalau saya tak handsome, T bertentangan per dengan H hypotenuse. Okey, boleh? Okey tak? Boleh. Okey, ataupun awak boleh guna apa-apa sajalah supaya awak boleh bezalah. Okey. Lebih baik walaupun nilai ni ada dekat kalau formula kat depan LP3 kan. Exam sebenar tu dia ada dekat depan. Tapi kalau kita hafal lagi baiklah. Okey, so kita pergi topik kita hari ni. Yang pertama, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus. Okey. Kita terus pergi pada contoh. Okey, contoh 4. Okey, pada buku teks muka surat 114, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Okey, hitung nilai. Soalan yang pertama, A panjang PR, B sin sudut PRQ, C cos sudut PRQ dan D tan sudut QPR. Okey, so ini gambar raja segitiganya. Okey. So macam mana nak selesaikan soalan yang pertama? Jadi A kita nak cari panjang PR. So bila kita nak cari panjang PR, okey, kat sini soalan ni kita ada sisi dia. So kita tak perlu lagi gunakan sin cos tan tu. Jadi kita akan gunakan maklumat teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras maknanya nilai PR adalah hypotenuse. So kalau hypotenuse maknanya kita akan guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi 15 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Jawapannya kita akan buat punca kuasa 2. So jawapan kita akan dapat 17. Jadi dekat sini PR ni 17. So untuk soalan B, okay, kita nak cari sin sudut PRQ. Okay, kita nak cari sudut PRQ. Dia tak nyatakan sudut dekat mana. Jadi kita kena tahu dulu sudut tu berada di mana. So soalan saya, kalau sudut PRQ, kita nak tahu sudut dia berada di R ke sudut berada di P? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh beritahu dekat mana sudut dia? Kita nak tengok. Kalau sudut dekat, okey pandai. So dekat R. Sekarang mana nak tahu? Tengok huruf dekat. Okey, huruf dekat tengah-tengah. Okey, jadi saya tak handsome. Kan? So R ni kat sini tadi sudut dia. So T ni bersebelahan, ni adalah hypotenuse. Jadi 15 per 17. Okay, so kalau kita nak cari cos sudut PRQ, okay sama lagi. Jadi duduk dekat R juga. Jadi kalau saya handsome. Okay, kalau saya handsome so 8 per 17. Okay, boleh ikut Okay, soalan D. Okay, tan. Okay, untuk sudut yang keempat ni, okay, sudut ni dia dah lain dah. Dia nak QPR. So QPR sudutnya adalah di P. So kalau sini sudut P, jadi bertentangan dia akan jadi kedudukan dia lain lah. Hypotenuse masih sama. Okay, jadi tentu tunang sayang. So 8 per 15. Okay, kalau soalan macam ni, awak kena tengok betul-betul sudut tu dia bagi sudut yang mana. Dia tak semestinya dia tak semestinya bagi sudut yang sama je. Semua soalan dekat R dia tak. Kena tengok. Okay, kena tengok betul-betul, pastikan sudut yang awak tengok tu daripada sudut yang betul. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh 5, ini daripada buku teks 114. Okay, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT.
PQT dan PRQS. Okey, segitiga sebelah. So PQR ialah garis lurus. Okey, yang bawah tu. Diberi bahawa panjang SQ ialah 6 cm. Hitung nilai. Yang pertama panjang QR, yang kedua panjang PT, yang ketiga sin sudut QRS, 4 cos sudut TPQ. Okey, soalan ni dia bagi segitiga ada 2. Okey, segitiga ada 2. Sekarang ni soalan pertama dia nak QR. So QR tu yang di bawah. Okey, kat sini. So kita akan guna, kalau saya sisi, panjang sisi kita akan gunakan maklumat teorem Pythagoras. Okay, so nak dapatkan maklumat teorem Pythagoras, teorem Pythagoras mesti ada 2 sisi yang kita tahu baru kita boleh kira, betul? Okay, jadi kita kena tahu dulu sisi dekat sini berapa. Mana sekejap. Okay. So dekat sini dia kata 10 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okey. 6 tu dekat mana? SQ. SQ ni S sampai Q ke bawah tu adalah 6. Okey, sepanjang-panjang tu. Dan dari tanda 2 senggatan tu bermakna sini 3, bawah ni adalah 3. So kita dapatlah kat bawah tu panjang QR adalah 8. Okey. Soalan B. Okey, kalau soalan B berapa panjang dia? Siapa boleh bagi jawapan? Apa panjang PT? Lima. Okey, betul. 5. Okey. Kalau 3, 4, 5. Okey. So kalau kita nak cari sin sudut QRS, sudut QRS sudutnya adalah di mana? Dekat R ke, dekat S ke, dekat Q? R. Okey, sudut dekat R. So R dekat sini. Jadi saya tak handsome. So nilai dia berapa? 6. 6 per? 10. Okey, 6 per 10. 6 per 10 boleh tak berhenti jawapan dekat situ? Tak. Itu jawapan akhir ke? Tak. Okey, kena permudahkan lagi. So akan jadi 3 per? Okey, 3 per 5. So jawapan soalan yang terakhir ni. Okey, cos sudut TPQ. So TPQ sudutnya adalah di ADP. Okey, kalau saya handsome. So tadi kita dah kira kan dekat sini 5. So 3, 4, 5. Jadi kalau saya handsome. Jadi 4 per 5. Okey, boleh? Jelas? Boleh. Okey. So, saya nak awak jawab soalan ni. Sekejap saya akan bagi pada awak. Sekejap saya nak cari link sekejap. Tengok dekat bahagian chat. Okey. Okey, tekan tu. So kita akan pergi dekat whiteboard fee. Okay, letak nama Dah ke? Okay. So kita akan pergi yang ni. Okay, awak dapat tak? Okay, saya dah send. Okay. Dapat tak? Keluar tak soalan dekat awak? Afra cepat sangat tulis tu. Okay. Cuba jawab soalan nombor 1. Cuba jawab soalan nombor 1. Okay. Siapa yang pakai tangan tu dia kena ni sikit lah. Tulis tu. Okay. Soalan dia nak cari sin theta. Okay. Kalau siapa yang tak boleh nak tulis, awak bagi tahu jawapan pun boleh. Dekat bahagian tulis jawapan pun tak apa. Kalau susah sangat kan nak buat jalan kerja kan, susah nak tulis, awak tulis apa jawapan dia. Kalau kita kira sin theta, soalan nombor 1 ni apa jawapan dia?
Siapa dah? Oh ni siapa ni? Kelly. Jawapan nombor 1. Lima per Saya tiga. tak answer. Okay, betul. Nombor 2. Yang ni sepatutnya 3/5. Patutnya 3/5 kan? Kena 3/5. Kelly nombor 3 tu apa Kelly? Tu 15 per 15/39 kan? Okay, semua betul. Okay. Lima per 13. Idina. Jawapan tadi 5/13. Betul 5/13. Yang kedua tu sebenarnya 3/5. Yang ketiga adalah 5/13. Okey. Tadi Kelly bagi jawapan tadi 15/39 kan? Okey, kena pemudahkan lagi. Itu bukan jawapan akhir. So jawapan dia akhir adalah 5/13. Adina ni betul. Okey. Ni apa? Okey, dah. Okey. So, okey. Ni dah semua dah dapat Ada tak yang tak faham? Semua dapat kan? Okey. Cuba soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Tunggu kejap. Dia kena. Okey, dapat tak? Okey dah kan? Dah dapat kan soalan yang kedua? Okey. Cuba jawab soalan yang kedua. Soalannya cos theta. Okey, kita nak cari cos theta pula. Okay, soalan segitiga yang berbeza. Kejap. Dekat mana cikgu nak ni? Okey, join. Cikgu lupa. Join student session. Okey. Sekejap. Okey. Okey, sekarang ni saya tengok ni whiteboard Aimi kan? Whiteboard Aimi kan? Okey. Okey, whiteboard Aimi. So, whiteboard Aimi jawapan pertama ni okey betul. Yang kedua tu Aimi 12/15 tu kena memudahkan lagi kan? Sepatutnya jawapannya kena 4/5. Jawapan tu betul, cuma jawapan dia tu bukan dalam pecahan paling ringkas. Okey, yang nombor soalan 9, jawapan ni okey ni betul. Ni dah dipermudahkan dah. Okey. Okey. Macam mana cikgu nak ni feedback. Okey. Okey. So, okey, semua betul. Dua belas per 13, betul. Akila okey nak Akila? Okey, Ayu betul.
Afra. Betul. Okay. Okay, so saya tengok semua orang pun dah dapat jawapan dia kan. So kita pergi next soalan. Okay, kita pergi soalan, satu lagi soalan. Yang ini saya rasa, betul tak? Okay, soalan Tan. Okay, soalan baru. Dapat dah kan? Okay. Daya tak boleh buka link kan, Daya? Daya tak boleh buka link ke? Daya, ada tak? Okay, dah. Alright, okay. Lepas tu, okay, siapa ni nak jawab? Daya ada tak Daya? Daya? Ke Daya dia dah terkeluar? Okay, nak tengok jawapan Alia? Nak tengok jawapan Alia. Cikgu nak tanya kan, kalau saya buka ni, saya boleh tengok semualah, saya boleh tengok awak punya. Awak boleh tengok paparan saya tak? Ke awak boleh buka paparan awak je sekarang ni? Pakai phone ke pakai laptop? Korang pakai phone ke pakai laptop? Pakai laptop. Pakai? Phone. Pakai phone. Maksudnya kalau pakai phone tak, awak tak boleh tengok lah kan yang saya punya mic ni kan? Betul? Awak sekarang ni tengah buka awak punya whiteboard je kan? Betul? Betul tak? Okay. So Alia dah Alia. Okay, Alia tengah kira. Jawapan yang pertama. Telefon saya boleh nampak. Apa dia? Telefon saya boleh nampak whiteboard cikgu, tapi bila saya tekan kan bila kita pergi apps lain kan dia jadi kecil kan. Yang tu nampak, tapi bila tekan meet tak nampak. Oh, okay. Faham. Alright, okay. Tak apa. Okay, maksudnya awak tak nampak lah. Awak nampak whiteboard awak je lah kan. Okay, tak apa, saya cakap jawapan dia. So, tan theta nombor 1, jawapan dia 7/24. So, kalau saya tanda tadi, Aimi nampak lah jawapan saya tanda, betul? Kan Aimi kan? Jadi sekarang ni Alia nampak kan? Saya tanda ni. Alia, jawapan yang kedua belum pemudahkan lagi. Jawapan dia tu dah betul. Dah betul, tapi jawapan dia kena pemudahkan lagi. So 7.5 tu bahagi dengan 18 tu. So dia akan dapat 5/12. Okay, 3. Apa jawapan 3 Alia? Okay, tak apa, saya tunggu Alia. Alia buat dulu. Alia pakai pen Alia? Ni pakai mouse. Oh, pakai mouse. Okay. Dah ke cikgu? Dah ke? Okay, betul. Ni betul ni. Yang ini awak kira mula-mula 12 ni kita nak cari sisi kan? Sisi kat situ kat atas. Okay, sisi kat atas ni. Jadi yang kita nak adalah tan theta. So tan theta kita 12/5. Okay, betul. Okay, betul. Alright, okay. So kita sambung. Sekejap lagi kita sambung balik dekat whiteboard ni lah. Okay, sekarang ni. So tadi awak kata kalau saya buka ni boleh pick up mic balik tak? Ke saya kena buat macam mana? Awak kena keluar daripada tu ke? Boleh je cikgu. Boleh je. Sekarang ni dekat sini. Okay. Slide saya nampak dah? Nampak. Okay. So kita sambung Alright. Okay. Semua tak ada masalah kan? Nak kira sin, nak kira cos, nak kira tan. Okay. So sekarang ni kita nak tengok apa dia perkaitan atau hubungan di antara sinus, kosinus dan tangent. Okay. So kita ada satu segitiga bersudut tegak yang mana hypotenuse kita adalah nilainya 1. Okay, dan kita ada kat sini PR
sisi kita nak theta dekat Q, jadi sisi pertentangan dia PR tu nilai X. Okay, sebelahan dia nilai Y. Okay, PQ. So kalau kita cari sin, saya tak handsome. So saya tak handsome, sin theta sama dengan X/1 kan. Okay, saya tak handsome. Jadi kalau kita nak cari nilai X kita dapat sin theta darab 1. Dia tak silang kan. So kita dapatlah X sama dengan sin theta. Okay, kita kira pula cos untuk theta. Cos theta. Cos theta kalau saya handsome. Okay, jadi cos theta sama dengan Y per 1. So kita nak cari nilai Y, kita akan dapat Y sama dengan cos theta. Macam mana dapat cos theta? Cos theta darab 1. Apapun nombor, darab nombor 1 akan dapat nombor tu semula. Okey, jadi kalau kita nak cari tan theta, tentu tunang sayang. Jadi dia akan dapat X per Y. Okey, sekarang ni apa perkaitan antara sin, cos dan theta ni? Okey, tadi kita dah dapat dah nilai X. Nilai X kita adalah sin theta. Okay, manakala nilai Y kita adalah cos theta. So kita boleh gantikan nilai X, sin theta dan juga Y, cos theta ni ke dalam formula ini. So kita akan dapat satu formula baru iaitu tan theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Okay, so formula ni boleh kita guna untuk kita dapatkan sin theta, cos theta ataupun tan theta bergantung pada soalan tanpa menggunakan kalkulator. Kalau sebelum ni kita kira, kita nak cari sin theta, kita kira lepas tu kira kalkulator kan. So kerana ni kalau kita tak nak guna kalkulator tu. Okey, satu lagi, tan theta ni kita boleh guna bila kalau soalan tu dia bagi sin theta je. Okey, dia tak bagi satu sisi, so kita nak cari. So kita boleh guna formula ni. Okey, daripada satu formula tan theta sama dengan sin theta per cos theta, kita boleh dapat formula kalau kita nak kira sin theta, kita akan dapat sin theta sama dengan tan theta darab cos theta. Okey, kalau kita nak cos theta, cos theta sama dengan sin theta bahagi tan theta daripada satu formula. So, hafal formula ni sajalah. Okey, saya ada satu soalan saya nak tanya. Okey, jika theta ialah sudut QRP. Sekarang ni asal soalan ni theta dia kat Q. Sekarang ni saya nak tukar soalan, theta tu duduk dekat R. Okay. Adakah nisbah tan theta masih sama iaitu sin theta bahagi dengan cos theta? Sama ke tak sama? Awak rasa sama ke dapat jawapan ataupun tak sama? Cuba awak kira. Cikgu bagi awak masa untuk awak fikir. Okey, lepas tu siapa dapat jawapan beritahu. Saya bagi 5 minit. Rasa-rasa sama tak? Kita kekalkan yang Y tu kita kekalkan, X tu kita kekalkan, satu pun kekal. Yang berubah tu tempat theta tu je. Cuba awak kira, sin theta awak dapat berapa? So X awak akan dapat berapa? Kira, cos theta berapa pula? So kalau nilai Y dia berapa? Cuba ganti dekat dalam tan theta tadi tu. Awak dapat tak jawapan dia sama tak dengan sin theta per cos theta? Ataupun awak dapat jawapan lain? Atau awak dapat jawapan terbalik ke? Siapa dah jumpa jawapan? Belum? Oh, Hidayah line slow. Okay, Hidayah dia masuk ke terkeluar lagi? Ilina? Ya, cikgu. Dapat tak? Okey, tak apa Hidayah. Cikgu rakam yang ni. Dapat tak? Kejap, cikgu. Okey, kira dulu. Tak apa Hidayah, kalau tak dapat nanti cikgu share ni recording ni .
Cuba kira. Cikgu terbalik. Awak dapat terbalik? Okay, Alia dapat terbalik. Orang lain dapat terbalik ke dapat sama? Saya dapat terbalik Y per X. Awak dapat Y per X? Tan. Y per X. Awak dapat? Tan. Awak dapat Tan maksudnya awak X dapat Y awak per punya X. tan Y per X. Maksudnya awak punya tan theta tu, tan theta sama dengan Y apa? per X. Ya, tahu Y awak tu apa. Ya, jap. Sin. Y tadi apa awak kira? Jap. Ah. Jap. Okey, jap. Okey. Okey, tunggu. So, awak dapat apa? Okey, awak dapat Y per X. So, sekarang ni saya nak awak gantikan Y X awak tadi kan. Awak kira kan sin theta awak dapat apa. Cos theta tu dapat berapa. Okey, so gantikan. Dengan nilai X apa, nilai Y apa. So, saya nak tengok jawapan dia sama tak dengan yang saya kira yang pertama ni. Adakah sama atau beza? Aisyah ada. Aisyah dapat jawapan apa Aisyah? Saya tak faham cikgu. Aduh. Kan tidur ke apa? Maksud saya, kan kita dah kira tadi kan sin theta sama dengan X. Sekarang ni, kita nak ubah. Sebab theta kita, bila theta kita duduk dekat tempat yang berbeza, nilai bertentangan dengan bersebelahan, dia akan mengikut sudut theta kan. So dia akan berubah lah. Kalau tadi, theta dekat Q tu bertentangan di X. Sekarang ni sebab theta tu duduk dekat R, bertentangan dia akan jadi kat Y tu. So bersebelahan dia adalah dekat X. Hypotenuse tidak berubah, hypotenuse memang kekal kat situ. Okay, so kalau kita ganti sin theta kita akan dapat, okay saya tulis, saya akan tulis kat tepi ni lah. Okay, sin theta yang kedua okay, sin theta saya akan dapat, saya tak handsome. So answer saya 1, jadi Y saya akan jadi sin theta. Okay, so yang kedua saya akan kira cos theta. Cos theta saya kalau saya handsome, jadi X saya sama dengan cos theta. Jadi sekarang ni tan theta saya sama macam tadi awak kata kan. Awak akan dapat apa tadi? Y per X kan. Okay, Y per X. Jadi Y per X tadi kita ganti. Kita akan dapat sin theta per dengan cos theta. So sebenarnya jawapan awak akan dapat sama. Okay, kenapa dia sama? Sebab walaupun theta tu duduk dekat tempat yang berbeza, okay? Bila dudukkan tempat sudut yang berbeza, pandangan kita, sisi tu akan berubah. Dia akan berubah ikut kedudukan theta. Jadi, nak beritahu dekat sini, dia tak kisahlah sebenarnya sudut tu berada di mana, formula ni boleh digunakan. Kalau kita nak, kita ada segitiga bersudut tegak, okay, kita nak guna formula ni, dia tak ada masalah. Theta dekat sebelah bawah tu ke, theta kat sebelah atas tu. Dua-dua boleh guna formula tu. Faham tak? Boleh? Faham. Boleh. Okay. So, dia tak adalah, okay, awak jangan ingat kalau formula ni situ je. Dekat Q tu je theta tu boleh guna formula tu. Tak. Okay, selagi dia bersudut tegak, okay, kita nak guna formula ni kita boleh guna. Tak kira sudut tu theta tu kat mana. Okay, kita sambung. Okay, so daripada formula tadi, okay, kita contoh 6. Okay, pada buku teks, muka surat 115. Okay, soalan dia, jika nilai sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta sama dengan 0.8, hitung nilai tan theta. Segitiga tak ada. Okay, sekarang ni segitiga tak ada, kita tak nak lukis segitiga. So, ya Luna. Luna kenapa? Luna terkeluar je. Luna terkeluar ke? Luna tak ada yang dah ni? Ada? Kenapa Luna? Okey, saya sambung Jadi sekarang ni,
kita tak ada segitiga. So kita tak nak lah lukis segitiga. Tapi kalau awak nak lukis pun boleh. Sekarang ni saya nak tunjuk pada awak, kalau kita tak lukis pun kita boleh dapat jawapan. So kita akan guna formula tadi. So formula tadi, okay, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Formula ni awak kena hafal lah. Kalau awak nak hafal boleh hafal tu lagi baik. So kita ganti. Sin theta kita ada nilai 0.6. Cos theta kita ada nilai dia 0.8. Okay. Jadi tan theta sama dengan 0.6 per 0.8. So permudahkan. Jawapan tu mesti memudahkan, dapatlah 3/4. Okay. Untuk jawapan dekat sini, jawapan dia boleh tulis pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Tapi awak kena ingat, kalau awak kira, awak dapat perpuluhan terpanjang. So cara dia jangan bunda. Cara dia adalah awak tekan shift ABC. Pastikan jawapan dia dalam bentuk pecahan lah supaya awak tak perlu bunda jawapan jauh daripada yang lain. Okey? Boleh? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Apa pasal korang tak nak buka kamera lah? Itulah korang ni kan. Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni sama macam soalan tadi. Okay, dia tak bagi awak segitiga. So kita nak kira sin theta sama dengan 3/8. Kita ada tan theta 3 per punca kuasa 2, 55. Punca kuasa 2 ni kita nak sebut panjang kan? Punca kuasa 2, 55. Okay, kita boleh sebut set 55. Set 55 ni maksudnya punca kuasa 2, 55. Kalau set 3 maksudnya punca kuasa 2, 3. Set guna perkataan set kalau nak sebut yang tu. So hitung nilai cos theta. Jadi cos theta, okay, tadi sebab kita nak kira tan theta, jadi kita terus dapat jawapan. So sekarang ni kita nak cos theta. So daripada ni kita boleh buat cara yang pertama, kita ganti nilai. Kita ganti dulu, tan theta tu nilai dia 3 per set 55. So sama dengan 3/8. Cos theta tak tahu kan nak cari. So tulis dulu cos theta. So cos theta, ada dua cara kat sini lah. Ada cara tu kita, sebab ini pecahan satu, pecahan kat bawah kan. Okay. So kita tukar tempat dia. Sebab kita nak darat silang kan, kita tukar tempat dia. Ataupun kita boleh darat silang. So darat silang kita boleh buat yang ini darab dengan 3. Cos theta darab 3. So yang bawah ni, set 55 ni darab dengan 3/8. Okay, saya nak tunjuk dekat awak ni jalan yang saya buat ni macam ni. Okay, siapa yang dia confuse jalan macam ni, dia boleh tulis 3 cos theta sama dengan 3/8 darab dengan set 55. Ni pun boleh. Okay. Jadi kalau yang ini cos theta dia akan dapat 3/8 darab ni. Kira dulu ataupun boleh buat je, yang ni kan darab kan. So dia akan jadi bahagi. So bahagi dia duduk bawah. Okay. So dapatlah jawapan dia cos theta sama dengan punca pula dah. Set 55/8. Okay. Yang ni kalau kita potong. Okay. Kalau kita kira dalam kalkulator, set 55 bagi 8, kita akan dapat jawapan dia perpuluhan panjang. Jadi kita boleh bagi jawapan dia macam ni. Inilah jawapan dia. Okay. Boleh? Okay tak? Soalan nak tanya? Okey. Okay. Boleh? Okay, contoh 8. Okay, contoh 8, cuba bagi saya jawapan. Saya lenguh dah cakap ni. Okay, awak bagi saya jawapan A, apa jawapan dia? QR. Siapa boleh bagi jawapan? Kita pick nama lah. Lambat ni. Ke tengah kira lagi? Tengah kira. Okay, kita kira. Kita tengok nama siapa keluar.
Adriana. Saya tak sebut lagi nama Adriana. Mana Adriana? Adriana ada tak? Adriana ada tak? Adriana. Oh tak ada ya Adriana. Apa kita ambil nama orang lain. Luna ada ke dalam ni? Ni nama semua keluar yang tak ada ni. Luna pun tak ada. Amira. Mana Amira? Ya Amira. Saya cikgu. Okey, apa jawapan dia Amira? Tak jumpa lagi. Dia tak jumpa lagi, Bi nak jumpanya. Aisyah. Aisyah apa jawapan Aisyah? Saya tengah tak faham lagi cikgu. Saja lah. Asal lambat pula. Macam mana yang lambat pula? Dia bagi pada awak, tengok kat situ soalan, dia kata dia bersudut tegak. Kemudian dia kata PR tu ada 20. Idina apa-apa? 12. QR 12. 12. Tu ke 12. Betul. Okey, kenapa panjang sangat dapatkan 12 tu? Okey, sebab kalau kita nak guna teorem, kita kena ada dua at least sisi kan, dua sisi at least. Jadi sekarang ni masalah dia adalah dari satu je sisi yang ada. Tapi dalam soalan dia dah bagi pada awak dekat sini 3/5. Okey, jadi kita tengok dulu sin QPR. Sin QPR tu dekat titik P. So dekat titik P ni adalah theta dia. Jadi kita kena letakkan dulu. Kita letakkan 3/5 tu pada gambar rajah. So saya tak handsome. Okay, saya tak handsome. Jadi dekat sini 3 dengan 5. Jadi kita akan gunakan, yang ini dia guna cara kita buat perbandingan perkadaran. Kita bandingkan. Kalau kita ada ibarat seperti 3/5 tu dalam bentuk nisbah yang dah kecil. So 20 tu seperti kita tengok dia ada nilai sebenar. Kalau nilai nisbah dia 5, nilai sebenar dia 20. Nisbah dia 5, nilai sebenar 20. Kalau nilai nisbah dia 3, nilai sebenar dia berapa? So kita buat perbandingan QR per dengan PR. Okay, QR per dengan PR tu dah kita ikut kepada sin. Kita ambil sin juga. Tapi kita nak tengok sisi dulu. Jadi bandingkan samakan dengan 3/5. So QR kita memang tak tahu. Kita nak cari. Tapi 20 kita ada. 20 ni daripada soalan. Kat gambar tu okay, 20. Samakan dengan 3/5. Sin tadi. Okay. So kat sini kita buat darab silang. Jadi 3/5 darab dengan 20. Dapat jawapan dia 12. Okay. Kalau nak cari sisi, kita kena guna teorem. Tapi bila kita nak guna teorem, kita kena ada dua sisi sekurang-kurangnya. So dua sisi sekurang-kurangnya maknanya kalau tak ada, dia mesti akan bagi pada awak satu sama ada sin ke, dia bagi awak cos ke. Kita guna, kita ambilkan nilai tu. Kita buat perbandingan. Okay. Kalau soalan B, okay, siapa dapat jawapan soalan B? Ada? Dapat? 16. 4/5. Siapa tadi jawab? Alia dapat apa? Saya tak kecilkan. Tak kecilkan. So patutnya jawapan dia kejap. Kenapa jawapan kejap saya rasa cikgu salah kan? Cikgu salah kan? Betul. Okey.
kat sini. Sebab kita nak kos. Bila kita nak kos, kalau saya handsome. Sekarang ni dekat nilai P juga, tapi sebab saya dia kat sini kan. Saya dia tak tahu. Jadi saya tu kena cari dulu. So saya tu yang kita cari dia 16. So saya ni kat sini 16. So jadi dapat nilai ni, so nilai akhir dia yang ni. So kena ingat lah, nilai paling kecil tu kena ingat. Jawapan tu tak salah, tapi kalau dari segi markah, dia tak dapat markah penuh. Dia tak bagi, dia ibarat macam dia bagi penalti lah pada awak. Awak tak dapat markah penuh. Okay. Kita sambung. Okay. Sekarang ni saya tanya, nak lagi ke buat dekat whiteboard tadi? Boleh. Oh, nak rupanya. Kita pergi sekejap. Soalan. Sebenarnya kan saya baru je belajar ni semalam ni lah. Kejap ni. Okay, salah. Ini. Yang ni kan. Okay, so push. Okay, dah. Saya dah send. Boleh buka. Terima. Slow sikit kan? Dia macam lambat sikit kan kalau kita nak send tu kan? Siapa kat sini pakai pen? Stylus? Ke semua orang pakai mouse je? Kelly pakai apa Kelly? Kelly pakai tangan ke? Pakai jari. Bijak. Bagus. Okay. Buat. Lajunya Idina ni. Idina dah dapat jawapan dah. Betul ke jawapan Idina ni? Betul jawapan tadi, tak padam lagi. Mana lagi cikgu tak buat lagi, baru nak masuk. Oh ya ke? Baru nak masuk tu jawapan tadi. Okey. Tu kata laju benar jawapan-jawapan. Okey. Yang lain-lain ni nak link kenapa? Kenapa Kelly? Terkeluar? Tahu cikgu dia Cikgu. jam. Oh ya ke? Cikgu, Dapat dah? sebenarnya saya buat cara lain. Tak dengar. Kuat sikit. Apa? Saya buat cara lain. Maksud dia? Macam yang kos tu saya buat dulu. Sebelah bagi hypotenuse, lepas tu teruslah yang sebelah dengan hypotenuse tu. Lepas tu dah cari, macam kan dia minta sin, lepas tu dah jumpa tentang dengan hypotenuse tu. Tu lah jawapan dia. Sekejap Alia, soalan mana? Soalan ni ke? Soalan tu. Soalan nombor 7 ni? Okey, awak dapat apa jawapan? Saya dapat. Alia, kejap Kejap. Apa? Sekejap. Ulang balik Alia. Apa jawapan awak dapat sekarang ni? Saya dapat punca kuasa 5 bahagi 3 per 3. Set 5/3. Punca kuasa 5 per 3. Betul lah. Tapi saya buat cara lain. Cara macam mana? Okay, cuba awak buat. Sekejap saya tulis, nanti cikgu tengok. Tulis saya tengok. Yang lain? Mana ni? Saya tak nampak lagi Aisyah tulis ni. Mana? Oh, lajunya dia ni. Okay. 4/5. 5. Okay, betul. Betul. Macam mana ni nak lupa dah tadi nak jawab. Oh ni Okay. Kalau soalan macam ni, kena ada jalan kira ke? Depends sebenarnya. Ikutkan kenalah. Kalau ikutkan kena. Kalau PT3, kita PT3 lah sebab form 3 kan. Kalau form 3 dia memang kena ada jalan kerja. Kalau soalan tu berada dekat kertas pula pada dekat bahagian B,
bahagian C. Kalau dekat bahagian C, kalau dia bagi kat situ markah, kan dia adakan satu step jalan kerja. Tak kisahlah jalan kerja macam mana pun. Mana satu jalan kerja. Okey, dapat jawapan. Tapi kalau dia mungkin dia tanya dekat soalan bahagian B ke kan, ataupun dia tanya soalan bahagian A, tak adalah jalan kerja. Dia tengok pada soalan. Kalau dua je, macam biasalah, misal jalan kerja. Dia tak ada terus dapat jawapan. So ni betul. Tu cikgu dah siap. Kejap saya tengok. Kejap, alamak dia hang pula. Rupanya whiteboard fee ni kena bayar Free trial 7 hari je. Lepas tu kena bayar. Okay, yang saya tengok Alia punya. Okay, jawapan dia saya sebut Jawapan dia set 5/3. Soalan nombor 7. Nombor 8, awak akan dapat 4/5. Nombor 9, 5/2 set 6. Okay. Sebab awak kata awak tak boleh nampak kan jawapan saya kan. Okay. So, betul dah tu Alia. Apa yang salahnya? Dapat markah ke kalau buat macam tu? Kejap. Saya tak nampak sebenarnya apa awak tulis Kos dia. Okay. Alia, sebelah kanan tu apa benda? 5? Yang tu S per H dengan T per S. Okay. So, sin saya Betul ambil T dengan okay, H. maksud dia Alia, awak buat segitiga ke? Tak. Okay, awak tak buat segitiga. Oh, okay, faham. Okay, saya faham apa maksud awak tu. Boleh je kot saya rasa. Maksud dia daripada sini ni, awak dapat daripada ni lah kan, awak cari ni, nilai ni. Kan? Jadi awak terus ambil set 5/3. Betul? Kan daripada atas ni kan, maksudnya ibaratnya seperti awak buat segitiga, kata awak label dia dekat mana dekat mana bertentangan, mana bertentangan, mana sebelahan kan. Boleh je rasanya. Saya rasa boleh je. Boleh dapat jawapan tu. Okay? Boleh, betul-betul. Dapat Apa dia? Dapat markah ke? Dapat markah. Dia maksud dia awak dapat tu awak buat segitiga lah maksud dia. Cikgu rasa boleh je kot. Boleh. Dapat. Luna terkeluar je. Saya rekod. Okay. So, ada tak lagi yang nak tanya? Cikgu, saya buat macam Alia tapi saya tak tulis. Apa tu? Buat macam Alia maksudnya terus je bagi jawapan yang ni. Lepas tu tak tulis jalan kerja lah. Oh, okay. Tak sure lah sebenarnya sebab soalan ni sebenarnya soalan senang je. Jadi dia depends lah. At least satu jalan kerja. Tapi jalan kerja yang macam mana awak nak dapatkan tu boleh. Ataupun, okay, katakanlah kita nampak kan macam tak proper kan tulis jalan kerja yang ini kan. Okay. Awak buat segitiga ni. Awak buat segitiga, lepas tu awak label. Kalau kos tu 2 kan dia. Kalau saya tu mestilah kat sini. So saya tu 2. Saya kalau saya handsome. Okay, saya handsome 3. Kan? 2, 3, sebawah ni mesti set 5 kan? Okay, satu cara kalau tak ada sangat jalan kerja nak buat kan, tiba-tiba jawapan kan, awak buat segitiga ni. Daripada maklumat kat atas tu, awak buat segitiga. Sekarang ni saya buat ni, awak nampak ke tak nampak kan? Kejap saya keluar dulu daripada Alia punya ni. Okay, kalau whiteboard saya awak nampak ke? Kejap, mana whiteboard saya? Cikgu punya mana? Okay. Saya punya ni awak nampak tak sekarang yang saya punya? Semua nampak ke saya punya? Nampak.
Jajak, tak dengar lah, nampak ke tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, tadi cara yang saya buat yang formula yang panjang tu kan. Okey, itu jalan kerja yang sebenar lah. Okey. Satu cara lain, alternatif cara dia macam yang Alia buat tu, dia terus cari. Dia dah tahu dah dekat mana sebab dia nak sin. Saya tak handsome. Jadi dia akan cari berapa nilai bertentangan. Berapa nilai hypotenuse daripada maklumat yang diberi. Okey. So awak dia boleh buat satu cara, awak lukis segitiga ni. Extra segitiga macam ni pun. So awak tak theta satu kat mana. Okey, kalau saya handsome. So awak letak semua maklumat ni, tentu, tunang, sayang. Jadi ni cert 5 dengan 2. Okey. So daripada sini ni, dah tahu dah lah awak tahu dekat mana bertentangan, dekat mana hypotenuse. So baru awak tulis sin theta sama dengan yang X tadi tu. Jadi X sama dengan cert 5/3. Saya rasa kalau yang ni lagi proper lah daripada yang awak buat tadi Alia. Kalau buat macam ni lagi proper. Maksudnya awak faham kat mana bertentangan, dekat mana hypotenuse, dekat mana bersebelahan. Itu sebenarnya yang dia nak tanya kat situ. Okay? So nombor 8. Tapi dia kata tanpa melukis sebarang segitiga. Mana soalan dia? Okey. Saya ingat. Okey, kalau tanpa menggunakan tanpa melukis, maknanya tak boleh lukis lah. Memang kena buat yang kerja. Cuma kalau saya rasa jawapan awak betul. Tapi kalau soalan tu 2 markah, nak tak nak jalan kerja kena ada. Jadi awak boleh buat tulis dengan jelas bertentangan tu berapa. Sebelahan tu berapa, hypotenuse tu berapa. Lepas tu awak kira. Tapi sebenarnya jalan kerja yang lebih tepat adalah macam ni. Bukan yang ni kan, sebelum. Saya kena keluar ni. Sekejap. Jawapan yang lebih tepat adalah yang ni. Jawapan yang lebih tepat adalah yang macam ni. Maknanya ada juga awak letak kat mana nilai dia. Boleh? Sebenarnya bergantung pada soalan dia, bergantung pada soalan. Ada soalan tu yang macam ni, dia direct question je, senang. So kalau awak tak buat pun, bagi jawapan akhir ni pun awak dapat markah dah. Tapi kalau jawab soalan tu dia macam pusing-pusing sikit, at least ada satu jalan kerja. Kalau macam ni, awak nak tan theta kan? Tan theta ni yang ni, tu dapat jawapan bawah je sebenarnya. Okey, boleh. Kita sambung, boleh tak? Sikit je. Okey. Ada 3.5 dah rupanya. Okey, ni dah. Ni dah. Yang ni. Okey, saya nak tunjuk yang ni. Okey, sekarang ni saya nak tanya, boleh sambung ke nak stop? Sekarang ni dah 3.5. Nak sambung ke nak stop? Kalau saya tak kisah. Yang lain? Okey ke? Sebenarnya tak banyak dah. Kita kalau tak sempat, kita tak kira yang ni. Tukar unit kita tak buat. Saya nak tunjuk yang kira yang ini dulu. Yang kira nak guna sin 45 dengan cos 45 tu. So kita nak tengok kat sini. Sambung yang ni. Okay. Kita nak menentukan sin 30, 45 dengan 90 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Tadi kita tak ada nyatakan theta tu berapa. Sekarang ni kita ada nyatakan theta tu berapa. Okay. So kalau tengok sebelah ni dia dah ada formula. Dalam buku teks awak pun ada formula ni, jadual ni. Okay, macam mana dia dapat sin theta tu 1/2. Sin theta tu maksudnya sin 30 1/2. Sin 60 darjah cert 3/2. Sin 45 darjah 1/2.
set 2. Macam mana dapat nilai dalam jadual ni? Okay, kita tengok segitiga ni. So, segitiga ni, kalau kita tahu kalau segitiga pun sudut tegak, sudut yang tegak tu 90. So, jadi baki lagi dua sisi tu, bila kita tambah dapat 90. Okay, kalau satu sudut dia 60, satu sudut lagi dia adalah 30. Kalau bawa dekat R tu 30, dekat atas tu mesti 60 kan, sebab dia 30 tambah 60 tambah 90. Sekarang dapat 180 darjah. Okay. Jadi kat sini, macam mana dia dapat nilai ni, dia asalnya daripada rajah yang pertama, 1A tu. Di kat sini ada segitiga sama sisi ni saya rasa kan. Segitiga sama sisi, 2, 2, 2. So bila dibahagikan kepada nilai ni, daripada dua bentuk segitiga dipecahkan, so dia dapat dekat sini 2, 1. Say 2, 1, panjang QS tu dia dapat macam mana? Dia kira teorem Pythagoras lah. So dia dapatlah set 3. Okay. So jadi dekat sini kita nak kira saya tak handsome. So saya tak handsome, data dia kalau kita tengok 30, kita tengok sudut atas. So sudut atas tu 1/2. Saya tak handsome. Okay, kalau sin 60, kita tengok daripada sudut R. Okay, saya tak handsome set 3/2. Okay. Sama juga dengan cos, sama juga dengan tan. Okay, sama. Okay, ini kalau 30 dengan 60 darjah. Kalau sudut 45 darjah, okay. Kalau sudut 45 darjah, sudut dekat atas tu dia mesti sama. Sini dia mesti sama dengan sini. 45, 45. So dia tak kisahlah kat mana pun. Jadi, dia sisi dekat sini, dia akan jadi sisi sama. Segitiga tu, KL dengan LM tu sama, 1, 1. So KM tu akan jadi set 2. Okey, jadi kalau kita nak kira sin 45, kita akan dapat 1 per set 2. Okey, macam mana nak hafal? Okey, macam mana nak hafal? Macam mana kita nak tahulah. Okey, awak boleh ingat salah satu daripada nombor-nombor dalam jadual ni. Contohnya, awak hafal yang ni. Awak hafal sin 30 darjah sama dengan 1/2. So daripada buat segitiga, okey, katakan sini 30 darjah. Okay, kalau 30 darjah dekat sini, saya tak handsome. Okey, so dapat macam mana kat bawah nak dapat? Kita akan kira 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So kita akan dapat set 3. Boleh. So awak boleh, macam mana nak ingat, awak boleh hafal salah satu nilai. Katakanlah kalau untuk 30 dengan 60 ni, kalau awak boleh hafal sin 30 1/2 pun dah okey dah. Okay, cari nilai-nilai yang senang untuk kita ingat, macam 1/2. Okay, kalau set 3/2 dia susah nak ingat sebab dia akan jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat perpuluhan. Okay. Kalau awak tekan kalkulator pun awak contohnya tan theta, tan 45. Tan 45 dalam kalkulator akan keluar 1. Kalau 1/1 maksud dia. 1 ni maksudnya 1/1. Tentu gunang sayang. Jadi kalau 45 kat sini, 1 sini, 1 kat sini. Sebab tu bawa kat sini dapat set 2. Okey, boleh. Tak ingat, boleh rujuk dulu jadual ni. Jadi kita tengok soalan, macam mana soalan, terkeluar jawapan tengok dah. Okey. Soalan dia A, sin 45 darjah tambah cos 40 darjah. Daripada jadual tadi, daripada jadual. So kita tahu dah sin 45 tu nilai dia adalah 1 per set 2. Okay, tambah dengan cos 45, kita akan dapat 1 per set 2 juga. Jadi bila kita permudahkan, ingat pecahan kalau tambah pecahan, kita akan dapat apa? 2 per set 2 kan? Betul tak? Kalau kita ada 1/2 tambah dengan 1/2, awak akan dapat apa? 2/2, betul? Kan? Jadi yang bawah tu akan sama je kan, betul tak? Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang ni sebab bawah tu set 2. Jadi kita akan set 2. Macam mana kita nak permudahkan lagi? Okey, jawapan dia awak akan dapat set 2. Okey, macam mana dapat set 2? Okey, tengok sini.
kita nak permudahkan yang 2 dekat bawah tu, kita akan darab di sebelah kanan, tengok sini, darab yang ni dengan set 2. Set 2 per set 2. Maknanya kita nak matikan set 2 dekat bawah tu, kita akan darab atas dan bawah tu dengan set 2. Okay, so bila kita darab dengan set 2 per set 2, so kita akan dapat kat situ yang atas tu dapat 2 darab set 2. 2 set 2 lah per dengan 2. Kenapa dapat 2? Kalau awak ingat lagi lah. Kalau kita ada punca kuasa set 2 darab dengan set 2, kita akan dapat jawapan dekat dalam je kan? Betul tak? Kan? Set 2 darab set 2. Dia kan 2 darab 2, 4. So 4 tadi kita akan dapat 4 kan? Sama dengan punca 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 akan mati, dia akan tinggal 2 lah. So bawah tu akan dapat 2. So kita boleh memudahkan lagi, 2 dengan 2 tu kita potong. So dapatlah jawapan dia akhir sekali yang ini. Jawapan dia last sekali yang tu. Faham tak? Kalau kita jumpa soalan, kita nampak je soalan dia. Okay, ni. Kat bawah tu ada set 2 dalam bentuk punca kuasa. Kita boleh memudahkan lagi dengan cara macam ni. Darab dengan apa nilai dekat bawah. Kalau nilai bawah dia set 3, kita darab set 3 per set 3. Itu kita memudahkan. Tapi tidak menggunakan kalkulator lah. Jadi jawapan dia tak akan dapat perpuluhan. Jawapan dia akan kekal dalam bentuk punca kuasa lah. Okay, ni soalan A. Okay, kalau soalan B. Okay, soalan B. Cos 30 tadi dalam soalan, dalam jadual Okay, kita ganti, kita dapat nilai ni. So kita pemudahkan. So kita kena darab dulu yang depan, lepas tu tolak darab yang belakang. Okay, so dia akan dapat macam ni. Ni cikgu tak pemudah lagi yang belakang tu Okay. Okay, kalau kita tolak, kita akan tolak 3, set 3 tu tolak dengan 2, set 3. So tinggallah set 3 saja. Yang bawah tu tetap kekal 2. So ni jawapan dia. Ada nak tanya tak kat sini? Cikgu, boleh tak dia tanya sudut lain? Maksudnya dia boleh tak dia tanya sudut 15 ke 25 ke? Tak. Boleh. Kalau soalan dia soalan macam ni, lepas tu dia tanya tanpa menggunakan kalkulator, dia takkan tanya nilai sudut yang awak tak boleh kira. Bukan tak boleh kira. Yang awak akan dapat mana orang panggil? Perpuluhan. Selagi mana ada jawapan yang boleh dikira tanpa guna kalkulator, dia boleh tanya. Contohnya, kalau dalam buku kerja awak tu surat 43 kan? Okay, surat 43 tu dia boleh tanya kalau kat sini saya bagi jadual berapa? 30, 60 dengan 45 kan? Kat sini dia boleh tanya 90 kan? Tapi 90 nak tengok 90 tu dia ada 1 kosong dengan tak tertakrif. Awak dapat jawapan apa? Kenapa tak jawapannya tu? Ke semua tak buat lagi yang tu? Sekejap saya tengok. Tak buat lagi. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. Okey, ni tadi ada kan? Cikgu tunjuk dah. 45 pun saya tunjuk tadi, 60 pun tunjuk. Okey. So kalau kita kira contoh kat sini sudut dia kosong, kita akan dapat jawapan macam ni. Kalau 90 kita akan dapat jawapan macam ni. Tapi biasanya kalau soalan dia nak tanya tentang soalan macam ni tanpa menggunakan kalkulator, kena kira congak, dia biasanya akan bagi soalan dia tu yang biasanya akan bagi 30, 45, 60 darjah. Dia akan bagi yang tu. Dia akan bagi nilai yang awak boleh kira. Dia tak adalah bagi yang macam ni. Nak cari tan 90 darjah. Nanti tak jumpa jawapan. Tak boleh lah, dia tak bagi. So kalau 15, sin 15 akan dapat nilai perpuluhan panjang kan? Kalau cos 15 pun sama kan? Tan 15 pun sama kan? Betul tak Irina? Betul tak? Kalau kita kira sin, kira tak dalam kalkulator? Awak saya mana kalkulator, kalau sin 15 buat apa? Cos 15 buat apa? Tan 15 buat apa? Awak tak boleh nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan. So dia
tak boleh kira. Sebab dia nak suruh awak kira tanpa kalkulator, nak awak gunakan yang jadual tadi tu, dia akan bagi nilai-nilai yang kita boleh kira. So 45 biasa, 30 biasa, 60 biasa. Okey. Okey nak tanya? Cikgu yang ni, Apa dia? yang ni ada dekat depan. Apa dia? Maksudnya kalau kertas eraser dia ada Tak ada, tulis juga tak ada. ke? Jadual ni tak ada. Oh. Jadual ni tak ada. Sebab apa kata jadual ni tak ada? Sebab jadual ni awak sebenarnya boleh bina sendiri. Macam yang saya tunjuk kat awak tadi, macam mana nak bina tu. Yang ini memang tak ada dekat depan. Kalau formula tu memang tak ada. Even kalau formula dekat sampai dekat SPM pun memang tak ada nilai ni. Dia ada yang tadi tu, apa? Sin theta sama dengan berapa bertentangan bagi hipotenus tu ada. Sin tan theta sama dengan sin theta per cos theta ada. Yang ni tak ada. Yang ini kena tahu sendiri. Tak tu saya kata hafal 1. Ini contoh awak hafal sin 30. Kalau hafal sin 30 nilai 1/2, awak dah dapat dah 30 dengan 60. Kalau yang 45 darjah tu awak hafal tan theta sama dengan 1. Awak hafal tan theta sama dengan 1, confirm boleh buat boleh buat segitiga. Boleh bina segitiga tu, boleh cari nilai dia, lagi senang lah nak dapatkan nilai. So kalau soalan yang ni kan, yang ujung ni, boleh tak saya besarkan sikit? Yang ujung ni kan. Okay. So sin 60 tadi kita kira dulu sin 60 berapa, tu tambah berapa sin cos 30 tu. So kat sini kita ada 3. Okay, yang belakang ni kita dapat sec 3/2. Okay, yang ni sec 3/2. Sebab dia ada kurungan, tambah kan. So jadi yang tambah tu kita akan pemudahkan dapat berapa kat belakang tu. Siapa tahu kat belakang dapat berapa? Macam ni kan. Betul? Betul tak saya buat? Dia ibaratnya macam x/2 tambah dengan x/2. So kita akan dapat 2x/2 kan, betul? So x kita tergantikan dengan sec 3. Jadi kita dapat ni. So yang ini kita pemudahkan dulu. So sebenarnya yang belakang tu kita akan dapat sec 3 sahaja. So sec 3 darab dengan 3 kat depan. So kita dapat 3 sec 3. Boleh? Okey? Ada tak soalan nak tanya? Kita berhenti kat sini lah. Yang tukar unit tu kita sambung lain kali. So minggu depan nanti dengan Cikgu Azidah lagi kan? Cikgu mana datang 2 tu? Mana datang 2? Tadi tu? Kan tadi saya kata macam ni. Ya Allah, terluar pula. Ni. Kan tadi depan ni 3. Yang ini dah padam tadi kan? Tambah dengan ni. Sekarang ni saya kata bayangkan sec 3 tu awak tukar kepada satu nilai. Kalau nampak macam ni awak macam tak boleh nak faham kan. Awak sekarang ni kena tak boleh guna kalkulator. Awak kena guna congak. Jadi sec 3 tu awak tukar dulu untuk katakanlah sec 3 tu adalah x. So bermakna kita ada x/2, kita tambah dengan x/2. Kalau kita buat macam ni boleh kira kan? X/2 tambah x/2 yang atas tu akan jadi 2x, betul? Kalau pecahan nak tambah, pengangka bawah mesti sama. So atas boleh tambah. So dapatlah 2x/2. Kan? Ataupun kalau kita pemudahkan, kita akan dapat x sahaja. Bermakna kita akan dapat nilai dia adalah punca 3. Dia ibarat 1/2 tambah dengan 1/2 dapatlah 1. Kan? So kat sini dapatlah 3 kat sini. Ni saya tulis dulu. Kalau tak payah buat pun tak apa. Yang ni. Yang 2 tu terus boleh tulis macam ni. Yang ini tak buat tak apa. Buat terus jawapan bawah ni pun boleh. Okay. Oh, faham. Faham. Okay, ada soalan nak tanya tak? Kita berhenti kat sini. Maknanya saya tak teruskan dengan tukar unit ni.
Tukar unit kita tak teruskan lah. Tukar unit ni senang je. Okay. So kita yang ini kita boleh sambung next class. Nak buat lagi ke kelas dengan saya? Nak. Boleh je. Kalau nak, Jumaat depan. Maksudnya hari Senin tu kelas dengan Cikgu Azidah. Hari Jumaat masa macam ni sama kita sambung. Dekat mana yang awak berhenti, dekat itu kita sambung. Boleh? Okay? Boleh. Okay, so kejap. Boleh. Saya stop dulu recording ni. Tak keluar. Sekejap kenapa tak keluar? Oh, okay.